Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya pada kali ini dalam kongsi ilmu bersama Cikgu Syamsul Suzaimi bin Ahmad Syukri daripada SMK Saint Xavier. Baik, pada kali ini kita akan mempelajari ataupun saya akan berkongsi satu ilmu dalam mata pelajaran Asas Sains Komputer tingkatan 3 iaitu bab keempat kod arahan. Dan kita akan fokuskan kepada subtopik 4.1.4 iaitu kekardinalan. Baik, kita akan saya akan cuba untuk mengupas atau menerangkan secara lebih terperinci beserta dengan contoh apa itu yang dimaksudkan dengan kekardinalan ataupun dalam bahasa Inggerisnya cardinality. Baik, kekardinalan ni dia mempunyai kaitan dengan subtopik yang kita belajar pada sebelum ini iaitu entity dan attribute. Baik, kekardinalan bermaksud merujuk kepada perhubungan antara entiti-entiti dalam satu pangkalan data. Bermaksud entiti-entiti yang kita cipta, entiti-entiti yang kita bina, kita nak hubungkan entiti-entiti tersebut. Baik, jenis perhubungan ataupun jenis kekardinalan yang kita akan pelajari adalah one to one dan one to many. Okey, perhubungan. Okey, apa itu perhubungan yang dimaksudkan? Perhubungan yang dimaksudkan adalah menghubungkan entiti dengan entiti menggunakan kata kerja. Baik, dan perhubungan ditulis menggunakan simbol rhombus. Jika sebelum ini kita telah pelajari entiti ditulis menggunakan simbol segi empat tepat dan atribut ditulis menggunakan simbol bujur. Pada kali ini satu lagi ilmu perhubungan ataupun set hubungan kita tulis menggunakan simbol rhombus. Baik, kita tengok kekardinalan jenis yang pertama iaitu one to one ataupun hubungan satu dengan satu. Okey, yang pertama, hubungan antara satu entiti dengan satu entiti yang lain. Bermaksud satu entiti yang dicipta kita nak hubungkan dengan satu entiti yang lain. Okey, yang kedua dikenali sebagai hubungan one to one atau satu ke satu. Dan hubungan one to one ni boleh ditulis menggunakan simbol nisbah 1:1. Ini bermaksud one to one. Baik, mari kita tengok contoh soalan bagi kekardinalan one to one atau satu ke satu. Jika di sini seorang pengetua akan menguruskan sebuah sekolah dan sebuah sekolah hanya mempunyai seorang pengetua. Apa yang penting? Langkah yang pertama, kita perlu kenal pasti. Dalam ayat ini, kita kena kenal pasti yang mana entiti dan yang mana kata kerja. Baik. Yang pertama, kita tengok contoh dari segi gambar rajah perhubungan entiti ataupun ERD, Entity Relationship Diagram. Okey, baik. Yang pertama, kita kena kenal pasti entiti. Bila kita tengok pada soalan ini, entiti yang dapat dikenal pasti adalah entiti pengetua. Okey, baik, entiti pengetua. Dan yang kedua adalah entiti sekolah. Okey, baik. Kita nak hubungkan entiti pengetua dan entiti sekolah ni, kita perlu kenal pasti pula yang mana satu kata kerja yang berada dalam soalan ini. Bila kita lihat kata kerja yang dapat kita kenal pasti adalah menguruskan. Okey, menguruskan dan mempunyai. Okey, kita boleh pilih mana-mana satulah. Baik. Ataupun kata kerja yang bersesuaian ataupun sama erti dengan yang ada dalam soalan. Bila kita lihat di sini, kita boleh buat mentadbir
ataupun kita boleh tulis menguruskan ataupun mempunyai. Kita hubungkan dua entiti ini dengan satu kata kerja yang kita dah pilih. Baik. Yang penting simbol perlu tepat. Yang pertama simbol entiti segi empat tepat dan simbol rhombus bagi kata kerja. Kita hubungkan dia menggunakan garis yang lurus dan kita tulis kekardinalannya satu-satu. Bermaksud di sini seorang pengetua mentadbir satu sekolah ataupun satu sekolah ditadbir oleh satu pengetua. Okey, bermaksud mentadbir di sini sama maksud dengan menguruskan. So tak ada masalah jika kata kerja yang dipilih tu sama maksud ataupun tidak sama dengan yang ada pada soalan. Janji kata kerja tersebut adalah sama maksud. Baik, itu daripada gambar rajah perhubungan entiti ataupun ERD. Kita lihat pula contoh bagi pangkalan data hubungan. Ini contoh hubungan yang kita buat dalam pangkalan data, jadual pangkalan data. Baik, di sini kita ada dua jadual. Jadual yang pertama adalah pengetua, entiti pengetua dengan atribut nombor pegawai, nama dan kod sekolah. Entiti yang kedua adalah sekolah dan atribut bagi entiti sekolah adalah kod sekolah, nombor pegawai, nama, bilangan guru dan bilangan murid. Baik. Di sini kita nak menghubungkan pengetua dan sekolah. Jika kita lihat data di sini, okey, nombor pegawai adalah nombor pegawai pengetua tersebutlah. Okey, satu pegawai ataupun satu pengetua hanya mempunyai satu maklumat ataupun satu rekod pada data ataupun pada rekod dalam entiti sekolah. Kita hubungkan satu. Maksudnya nombor pegawai A12340 hanya ada satu sahaja. Satu sahaja pada entiti sekolah A12340. Dia tak boleh ada lebih daripada satu sebab ini adalah hubungan one to one. Baik. Okey, itu adalah contoh kekardinalan jenis one to one ataupun satu ke satu daripada segi gambar rajah perhubungan entiti dan pangkalan data hubungan. Baik, seterusnya kita lihat contoh yang kedua ataupun jenis kekardinalan yang kedua iaitu one to many ataupun dalam bahasa Melayunya hubungan satu ke banyak. Apa yang dimaksudkan dengan one to many? Baik. Hubungan antara satu entiti dengan satu atau lebih entiti yang lain. Tadi satu entiti dengan satu entiti. Ini satu entiti dengan satu atau lebih. Maksudnya dia boleh banyak, lebih pada satu. Yang kedua, dikenali sebagai hubungan one to many atau satu ke banyak. Okey, mana-mana pun kita boleh tulis. Dan ditulis menggunakan simbol nisbah. 1 nisbah M. Okey, 1 nisbah M. Baik. Ini contoh, kita lihat contoh soalan bagi jenis kekardinalan one to many ataupun satu ke banyak. Baik, seorang murid dapat meminjam banyak buku tetapi sebuah buku hanya boleh dipinjam oleh seorang murid sahaja. Kita lihat di sini. Seperti biasa, kita tengok contoh bagi gambar rajah perhubungan entiti. Langkah yang pertama, kita kena kenal pasti entiti yang ada pada soalan. Kita dapat kenal pasti entiti yang pertama adalah entiti murid dan entiti yang kedua adalah buku. Baik, kita nak hubungkan murid dengan buku. Kita tengok kata kerja di sini meminjam dan dipinjam. Okey.
kita pilih perkataan meminjam. Okey. Dan kita hubungkan dua entiti dengan satu garis lurus. Baik. Pada soalan, seorang murid bermaksudnya satu murid boleh meminjam banyak buku. Jadi, kekardinalan yang kita kena tulis adalah 1M. Iaitu satu murid boleh meminjam banyak buku. Okey, boleh faham? Baik. Seterusnya, kita lihat contoh dari segi pangkalan data hubungan. Di sini kita ada dua jadual. Baik. Jadual ini adalah dua entiti. Yang pertama entiti murid dengan atribut ID murid, nama jantina dan nama kelas. Entiti yang kedua adalah entiti buku dengan atributnya ialah kod buku, judul, ID murid, ISBN dan tarikh pinjaman. Baik, kita lihat di sini kita nak hubungkan one to many. Bermaksud satu murid boleh meminjam banyak buku. Kita tengok contohnya. Bila kita lihat di sini, ID murid PSS 002 iaitu Adam Akil telah meminjam lebih daripada satu buku, iaitu banyak buku lah. Okey, kita lihat di sini PSS 002 telah meminjam kod buku F101 iaitu buku teks KSSM Sejarah Tingkatan 2 dan F102 buku teks KSSM Ekonomi Tingkatan 4. Maksudnya di sini satu murid telah meminjam dua buah buku. Baik. Itu adalah contoh bagi gambar rajah perhubungan entiti ERD dan contoh bagi pangkalan data hubungan untuk jenis kekardinalan one to many ataupun satu ke banyak. Okey, baik. Seterusnya kita lihat sedikit uji minda untuk menguji kefahaman anda berkaitan dengan jenis kekardinalan yang kita telah pelajari sebentar tadi. Baik. Tuliskan jenis kekardinalan dan lukiskan gambar rajah perhubungan bagi situasi berikut. Di sini dia suruh tuliskan jenis kekardinalan dan lukiskan gambar rajah perhubungan. Baik, soalan yang pertama adalah seorang warga negara mempunyai satu kad pengenalan sahaja. Yang kedua, seorang murid boleh mengambil satu atau lebih mata pelajaran di sekolah. Dan yang ketiga, seorang pesakit boleh dirawat oleh satu atau lebih doktor. Baik, mari kita lihat penyelesaian yang boleh kita buat. Yang pertama, bagi soalan yang pertama adalah seorang warga negara mempunyai satu kad pengenalan sahaja. Di sini apa yang penting? Yang pertama kita kena kenal pasti entiti yang ada pada soalan. Okey. Yang pertama adalah entiti yang kita dapat kenal pasti pada soalan ini adalah warga negara dan kad pengenalan. Dan yang kedua, kita kena kenal pasti dalam ayat tersebut yang manakah adalah kata kerja. Jadi, kata kerja bagi soalan yang ada pada soalan ini adalah mempunyai. Jadi, bila kita dah ada entiti dan kita dah ada kata kerja, kita boleh lukis gambar rajah perhubungan. Okey, kita lukis entiti yang pertama dan yang kedua iaitu warga negara dan kad pengenalan. Seterusnya kita lukis simbol hubungan iaitu rhombus dan kita tulis kata kerja di dalamnya dan kita hubungkan dia menggunakan garis lurus. Dan di sini yang paling penting kita kenal pasti jenis kekardinalan apabila kita baca soalan tersebut iaitu seorang bermaksud satu.
warga negara mempunyai satu. Bermaksud satu ke satu. Okey, ini adalah contoh jawapan. Dan kita pergi kepada soalan yang kedua. Seorang murid boleh mengambil satu atau lebih mata pelajaran di sekolah. Baik, kita tengok di sini. Dia entiti yang ada. Entiti yang pertama adalah murid dan mata pelajaran. Sekolah juga adalah entiti, boleh dijadikan entiti. Tetapi di sini lebih dominan adalah murid dan mata pelajaran. Okey, kata kerja. Mengambil. Di sini adalah mengambil. Jadi, kita hubungkan murid dan mata pelajaran dengan kata kerja mengambil. Okey. Kita baca kembali soalan. Seorang murid bermaksud satu murid boleh mengambil satu atau lebih. Maksudnya banyak. Bila satu dan banyak bermaksud hubungannya adalah 1M. Iaitu hubungan satu ke banyak ataupun one to many. Baik, soalan terakhir. Soalan ketiga untuk uji minda kita. Seorang pesakit boleh dirawat oleh satu atau lebih doktor. Okey, di sini entiti yang dapat kita kenal pasti adalah pesakit dan doktor. Dan kata kerja adalah dirawat. Jadi, gambar rajah perhubungan yang boleh kita lukis adalah, okey, ini entiti. Okey, dihubungkan oleh kata kerja dirawat. Kita hubungkan dia dan kita baca kembali soalan. Seorang pesakit bermaksud satu pesakit boleh dirawat oleh satu atau lebih. Satu atau lebih bermaksud banyak. Jadi hubungannya satu ke banyak ataupun one to many. Jadi ini adalah cara macam mana kita nak selesaikan soalan kekardinalan. Baik. Saya harap dengan penerangan dan contoh yang diberikan, anda semua dapat mempelajari dan memahami berkaitan dengan topik pada kali ini. Jadi sekian saja untuk topik kekardinalan pada kali ini. Diharap ia sedikit sebanyak dapat membantu anda untuk memahami berkaitan topik ini. Semoga bermanfaat dan semoga berjumpa lagi untuk topik yang akan datang. Dan terima kasih kerana menonton. Bye bye. Assalamualaikum.